Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua warga UiTM Cawangan Terengganu daripada kalangan pensyarah dan juga pelajar-pelajar UiTM Cawangan Terengganu. Okay. Saya Puan Juliana binti Mahfuz, penolong pendaftar kanan bahagian hal ehwal akademik UiTM Cawangan Terengganu akan menyampaikan berkenaan dengan peraturan baru, peraturan akademik diploma dan sarjana muda UiTM pindaan 2021. Okay, objektif taklimat ataupun pemakluman berkenaan dengan peraturan akademik yang baru ini adalah sebagai pemakluman kepada semua pelajar dan juga kepada semua pensyarah berkaitan dengan peraturan akademik yang telah dipinda dan juga ditambah baik. Okay, sebab kita ada sebenarnya banyak pindaan dan juga tambah baik yang telah dibuat di dalam pindaan 2021 ini. Saya tidak akan menerangkan item dan klausa di dalam peraturan akademik ini secara terperinci. Cuma saya akan menyentuh ataupun saya akan highlight sahaja mana-mana peraturan ataupun item dan juga klausa yang telah dipinda ataupun ditambah baik berbanding dengan peraturan akademik pada 2017. Okey, ini adalah muka depan bagi peraturan akademik diploma dan sarjana muda UiTM pindaan 2021 bilangan 1. Okey, seterusnya di dalam mukadimah dinyatakan bahawa peraturan akademik diploma dan sarjana muda Universiti Teknologi MARA pindaan 2021 bilangan 1 ini diterbitkan setelah semakan semula dan penambahan dibuat ke atas peraturan akademik diploma dan sarjana muda pindaan 2017 bilangan 1. Semakan semula dan penambahan ini bertujuan memantapkan peraturan akademik sedia ada selaras dengan perubahan semasa dan keperluan masa depan. Dan untuk makluman semua, peraturan akademik ini telah diluluskan di dalam mesyuarat Senat yang ke-235 pada 8 Mei 2018, di mesyuarat Senat ke-243 pada 18 Januari 2019 dan juga di mesyuarat Senat ke-247 pada 5 Julai 2019 dan seterusnya di mesyuarat Senat 255 pada 9 Mac dan Senat ke-263 9 Oktober dan seterusnya. Dan pemakaian peraturan akademik ini berkuat kuasa kepada program diploma dan sarjana muda bermula sesi akademik Oktober 2021. Okey. Di sini saya ingin tekankan bahawa pelaksanaan ini bagi peraturan akademik ini berkuat kuasa bermula Oktober 2021 dan peraturan akademik ini terpakai bagi pelajar diploma dan sarjana muda mod sepenuh masa dan juga separuh masa termasuk program pengajian jarak jauh secara elektronik EPJJ dan juga pengajian luar kampus PLK dan program usaha sama. Okey, so tanpa melengahkan masa, marilah kita lihat pada klausa-klausa yang telah bahagian HCA highlightkan ataupun telah semak di mana peraturan ini telah dipinda ataupun telah ditambah baik sebagaimana yang telah ditetapkan di dalam mesyuarat Senat yang dimaklumkan sebentar tadi. Okey. So, kita ada mukadimah, tanggungjawab pelajar, kandungan dan juga pentakrifan. Okey. Kita terus kepada pentakrifan. Okey, kalau kita tengok pada peraturan akademik sebelum ini, di dalam peraturan akademik tiada dinyatakan kolej pengajian. Okey, so di dalam peraturan akademik yang baru ini ada dinyatakan di dalam pentakrifan berkenaan dengan kolej pengajian ya. Kolej pengajian bermaksud mana-mana entiti akademik yang ditubuhkan di bawah Seksyen 8.188 dalam kurungan 1 Akta 173. Dan juga ada penambahan kampus. Kampus ialah kampus di UiTM Cawangan di Cawangan. Okay. Dan ada juga penambahan bagi kolej pusat pengajian kolej pengajian dan juga fakulti, pengurus utama dan juga pengurus pelaksana. Okey, ini adalah selaras dengan operasi dalam persetuturan akademik yang telah dikemas kini. So ini adalah antara
pentakrifan yang ditambah di dalam pentadbiran peraturan akademik ya. Okay. So nanti dalam waktu yang lain lah bahagian HEA akan terangkan secara terperinci berkaitan dengan item-item yang ataupun klausa yang boleh di-highlightkan kepada pelajar, yang mana pelajar perlu mengambil tahu berkenaan dengan item tersebut. Okay. So yang untuk pemakluman berkaitan dengan peraturan akademik yang baru ni, saya cuma nyatakan secara ringkas apa item yang dimasukkan di dalam peraturan akademik yang baru. Okey, dan juga dimasukkan penolong Naib Chancellor, pengarah pusat akademik, rektor, penolong rektor, timbalan rektor, ketua pengajian dan ketua pusat pengajian. So di sini ada takrifan semua ya, apa yang dimaksudkan sebagai ditakrifkan sebagai rektor, apa yang ditakrifkan sebagai ketua pengajian dan juga ketua pusat pengajian. Okey, pakar rujuk, resource person dan juga penasihat akademik. Dan seterusnya di sini juga ditambah dengan pentakrifan berkaitan dengan staf akademik dan juga pelajar, sebab sebelum ni tak ada ya, tidak dimasukkan. Dan juga dimasukkan mana-mana jawatan kuasa yang penting di dalam pentadbiran ataupun operasi akademik, seperti jawatan kuasa induk kurikulum JKIQ, itu untuk singkatan dia. Dan juga jawatan kuasa induk penilaian akademik, sebelum ni ada, cuma dia tambah singkatan dia JKIPA. Dan juga ini jawatan kuasa baru yang dimasukkan dalam peraturan akademik, jawatan kuasa akademik Kolej Pengajian JAKP, dan juga jawatan kuasa akademik fakulti. Dan juga dimasukkan jawatan kuasa akademik ISEP. So dekat sini semua bila dinyatakan jawatan kuasa yang tersenarai di dalam akademik, kita boleh tengok keanggotaan jawatan kuasa akademik yang terdapat dalam bahagian hal ehwal akademik UiTM. So yang ini memang dah ada, cuma daripada singkatan JAN tu diletakkan dalam peraturan akademik yang baru. Okey, dan seterusnya dimasukkan juga berkaitan dengan program pengajian. Okey, bahagian semester pengajian, semester pendek, program universiti lain, badan profesional dan semester. Okey, kalau kita tengok dekat sini, tujuan dinyatakan ataupun diperincikan dalam peraturan akademik ini adalah bagi memastikan pelajar memahami, terutamanya pelajar baru ya. Okey, sebab peraturan akademik ini adalah sumber rujukan kepada pelajar-pelajar semua. Ya, dia umpama kitab rujukan lah. Kalau kita sebagai orang Islam, kita ada kitab kita yang mulia itu, Al-Quran sebagai rujukan kepada umat Islam. So untuk bagi sistem UiTM kita, yang menjadi rujukan berkaitan dengan akademik adalah peraturan akademik ni, okey. Tapi taklimat yang kita nak buat, yang kita buat hari ini adalah berkaitan dengan klausa item yang baru. Saya nak maklumkan ya, sekali lagi, item dan klausa peraturan yang baru yang dipinda dan dimasukkan dalam pindaan tahun 2021. So pastikan adik-adik ataupun pelajar-pelajar tadi tak tersalah untuk buat rujukan kepada peraturan akademik. Sebab kalau salah nanti maknanya apa yang kita faham tu dengan pelaksanaan dia nanti berbeza. Sebab apa yang melibatkan akademik tadi, dia ada perbezaan ya. Contohnya nanti dalam saya akan go through lah, especially berkenaan dengan pelan pengajian pelajar ataupun berkaitan dengan jumlah unit kredit yang pelajar perlu daftar untuk semester tersebut. Okey, jangan sampai terlebih ataupun terkurang. Okey. Dan ini ada contohnya kat sini, okey, program pengajian. Apa yang dimaksudkan sebagai program pengajian? Program pengajian ialah program akademik yang ditetapkan oleh universiti. Contohnya, pelajar-pelajar telah ditawarkan dengan program HM 111 ataupun HM 115. So pastikan pelajar melihat pelan pengajian di dalam program pengajian yang telah ditawarkan ataupun telah ditetapkan.
Okey, bahagian semester adalah berapa bilangan semester dalam pelan pengajian pelajar. Contohnya ada beberapa program yang jumlah semester pengajian adalah sebanyak 5 semester dan ada juga yang sebanyak 6 semester. So dia bergantung kepada pelan pengajian di dalam program masing-masing. Okey, so yang ini ada satu penambahan semester pendek. Okey, semester pendek sebelum ni dalam peraturan akademik 2017 tak ada ya. Tapi untuk operasi ataupun di dalam pelan pengajian pelajar-pelajar dimasukkan semester pendek. Okey, semester pendek ini ialah satu semester pengajian yang pendek. Dia berbeza sikit daripada semester semasa. Okey, semester semasa tu kita ada dalam 14 minggu untuk pelajar belajar dalam satu-satu sesi. Tapi semester pendek ini dia kurang daripada tu. Tapi kena pastikan dia bukan yang pelajar mohon. Dia adalah mengikut kelulusan program akademik dan yang terdapat dalam pelan pengajian pelajar. Ya. Okey, dan program universiti lain ni macam biasa. Contohnya program universiti lain ialah program pengajian telah ditetapkan oleh universiti lain selain pada UiTM. Tapi ini adalah program-program yang telah ditetapkan oleh KPT ataupun Kementerian Pendidikan Tinggi. Dan badan-badan profesional adalah organisasi profesional yang mempunyai akta dan memberi pengiktirafan program pengajian dalam bidang-bidang yang tertentu. Tak semua program dia ada badan profesional. Hanya yang tertentu sahaja yang ada badan profesional. Okey. Semester pun dimasukkan. Okey, yang ini dia nak maklumkan bahawa semester itu ditakdirkan sebagai sesi pengajian yang telah ditetapkan oleh universiti seperti yang digariskan oleh KPT. Okey. Dan satu lagi ada minggu interim ya, sebab sebelum-sebelum ni memang tak ada minggu interim. Okey, minggu interim ni khusus untuk pelajar-pelajar baharu diploma sepenuh masa. Ya, dia dilaksanakan sebelum minggu kuliah pada semester bermula. Okey, contohnya macam minggu EDU 5.0 ni. Okey, mungkin yang ini belum lagi untuk minggu EDU 5.0 ni belum lagi buat ketetapan dan diluluskan untuk masuk dalam peraturan akademik. Tapi untuk minggu interim, minggu EDU ni sebenarnya dia menggantikan minggu interim ya. Dia nak bagi pendedahan berkenaan dengan pengajaran dan pembelajaran yang dilaksanakan ataupun yang dijalankan di dalam kampus, okey, ataupun di sepanjang sesi PDP pelajar, pengajaran dan pembelajaran pelajar tadi. So dia adalah pendedahan kepada pelajar tersebut. Okay, di mana kalau minggu interim ni seperti biasa, macam juga minggu EDU 5.0, kalau beza antara minggu interim dengan minggu EDU 5.0 adalah minggu EDU 5.0 ni lebih banyak berkaitan dengan pembelajaran online. Okay? Ataupun sekarang ni ada penambahan pembelajaran hybrid. Ya, ada face to face, ada online distance learning, ada hybrid. Kalau online ODL ni yang secara melalui Google Meet, melalui UFuture. Sebelum ni pelajar-pelajar dah ada slot taklimat berkenaan dengan UFuture kan. Macam mana pembelajaran ODL. So hybrid ni pula, okey, dia adalah kombinasi antara ODL dan juga pembelajaran secara ODL dan juga pembelajaran secara face to face. Okay. So dia lebih pendedahan kepada para pelajar lah. Okay. Sebelum kita nak masuk dalam kuliah tu, apa benda yang pelajar perlu tahu berkenaan dengan program adik-adik. Sebab tu kita ada slot dengan KPP, slot dengan KP. Okay. Semua berkaitan dengan PDP pelajar-pelajar ya. Okey dah. Intersesi pelan pengajian. Okey, pelan pengajian ni sebagaimana yang telah diterangkan oleh KPP dan KP. Okey, ia adalah komponen kurikulum dan juga tempoh pengajian yang mengandungi kursus-kursus yang ditetapkan untuk tujuan penganugerahan diploma sarjana muda. Okey, so kena adik-adik ataupun pelajar kena pastikan semua kursus yang ada di dalam pelan pengajian perlu diselesaikan. Barulah pelajar layak untuk mendapat penganugerahan diploma ataupun sarjana muda. Okay, kursus adalah mata pelajaran ataupun semua bentuk latihan. Kalau dekat sekolah dulu, kita panggil mata pelajaran kan. Okay, tapi di universiti ataupun di UiTM,
kursus adalah mata pelajaran ataupun semua bentuk latihan yang tersenarai dalam pelan pengajian. Contohnya ada mata pelajaran bahasa Inggeris. Okey, tapi dia ada kod tertentulah. Ada mata pelajaran bahasa Malaysia, ada pelajaran itu untuk elektif, untuk bahasa dan seterusnya. Ikut program masing-masing, ya. Okey, gugur taraf saya tak perlu terangkan sebab yang gugur taraf ni memang ada dalam peraturan akademik yang sebelum ni. Okey, ada penambahan berkenaan dengan jam temu. Okey, so cuma nak highlight berkenaan dengan jam temu. Okey, jam temu ni ada penambahan sebab dia nak menerangkan kepada pelajar berkenaan dengan tempoh masa pengajaran dan pembelajaran yang merangkumi komponen berikut. Okey. Jam pertemuan rasmi secara kuliah iaitu perkuliahan berjadual setiap minggu untuk tempoh 14 minggu belajar, ya. Okey, untuk makluman dalam satu semester kita ada 14 minggu. So inilah yang dikira yang dimasukkan dalam tempoh masa pengajaran dan pembelajaran. Okey, dan kita kena tengok juga dalam seminggu tu jam pertemuan ada berapa kali. Okey, contohnya 4 jam ke. Lepas tu dibahagikan pula, tengok ada dalam bentuk syarahan ataupun dalam tutorial. Okey. So semua boleh refer rujuk kepada KPP ataupun KP. Okey, semalam dah tahu kan KPP tu apa? Ketua Pusat Pengajian. Okey, KP Coordinator Program. PA Penasihat Akademik. So kena familiar lah term-term yang biasa digunakan di kampus kita. Okey, dan ada jam pembelajaran dalam talian. Kat situ dan atau. Okey, maknanya dibaca bersekali ataupun ada option, ada pilihan, ya. Okey, kena tengok pelan pengajian lah sebab saya pun tak boleh nak terangkan satu-satu sebab pelan pengajian mengikut program adalah berbeza, ya. Jam aktiviti pembelajaran berjadual, berpandukan kepada, ni macam saya kata tadi, seminar dalam bentuk seminar ataupun dalam bentuk syarahan ataupun dalam bentuk tutorial dan latihan. Okey, banyak lagi kat situ. Ada makmal. Okey, kalau yang melibatkan kejuruteraan ada makmal, ada lapangan. Okey, kalau yang melibatkan macam hotel ada contohnya ada dapur, ada bengkel, saya tak pasti. Okey. Macam itulah contoh dia, maknanya diikut program masing-masing, ya. Lepas tu kerja projek. Kebanyakannya secara overall ada kerja projek. Okey. Seterusnya. Okey, ada penambahan daripada di dalam kurikulum pengajian, ada penambahan item untuk kursus umum universiti dan juga kursus wajib universiti. Kursus umum universiti ialah kursus mata pelajaran pengajian umum. Maknanya dekat universiti semua wajib ada kursus umum universiti sebab ini adalah yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi. Manakala kursus wajib universiti ni, dia adalah kursus wajib universiti yang ditetapkan oleh pihak universiti. Maknanya ikut universiti masing-masing. Kalau UiTM dia ada kursus wajib kita sendiri. So yang tu kena tengoklah. Maknanya kalau tak ambil, kita tak layak untuk bergraduasi. Maknanya kursus ini adalah kursus yang wajib diambil oleh pelajar. Okey. Dan seterusnya, okey, prasyarat. Okey, cuma dalam prasyarat ni dia ada penambahan daripada perkataan kolej pengajian. Sebab dulu ini adalah perubahan daripada fakulti kejuruteraan. Fakulti kejuruteraan telah ditukar kepada kolej pengajian, ya. Dan ada pemakluman, okey, berkenaan dengan pemindahan kredit. Okey, kalau tengok pemindahan kredit ni adalah pemindahan jumlah kredit dengan markah atau dan grade sesuatu kursus setara yang telah disempurnakan oleh pelajar di luar pengajian yang sedang diikuti setelah dipersetujui oleh pihak universiti. Okey, so biasanya untuk pemindahan kredit dengan pengecualian kredit ni, okey, pelajar-pelajar perlu maklumkan kepada KP dalam program masing-masing. Semua dah kenalkan KP dalam program masing-masing. So kalau ada pemindahan kredit ni, especially untuk, dia ada kes-kes tertentu lah, tapi biasanya untuk pelajar degree dan juga pengecualian kredit ni. Okey, seterusnya untuk pemeriksa penilai ni ada penambahan. Okey, sebelum ni tak ada, dia tambah lagi pemeriksa ataupun penilai ialah staf akademik yang bertanggungjawab menjalankan sebahagian atau semua tugas penilaian dan peperiksaan
bagi sesuatu tempoh termasuk memeriksa kertas jawapan atau projek. Ya, sebelum ni cuma ada menilai prestasi pelajar mengikut ketetapan suatu kursus dan memberi grade. Tapi kat sini ada penambahan memeriksa kertas jawapan atau projek. Ya. Okey. Kita teruskan lagi. Okey, kita akan tengok pada yang di highlight sahaja. Ada penambahan ya. Okey. Plagiarism. Okey, apa yang dimasukkan sebagai plagiarism? Okey, ini perkara berkaitan dengan plagiarism ni amat dititik beratkan oleh pihak universiti, pihak UiTM ya. Okey, sebab plagiarism menciplak ataupun meniru hasil kerja atau pendapat orang lain sama ada menerusi bahan bercetak atau elektronik tanpa mengiktiraf ataupun membuat pengakuan akan sumbernya berdasarkan kepada dasar dan garis panduan plagiarism UiTM yang telah ditetapkan. Okey, so kalau didapatilah mana-mana pelajar yang telah melakukan plagiarism, meniru, menciplak hasil orang lain tanpa mengiktiraf hasil kerja dia yang diciplak tadi, maknanya pelajar yang membuat plagiarism tadi boleh dikenakan tindakan tata tertib. Okey, hukuman sehingga dibuang daripada universiti. Ya, so bila dah dibuang daripada universiti ni akan memberikan kesanlah kepada pelajar tadi untuk menyambung pelajar kat tempat lain sebab dah ada rekod. Ya, okey, seterusnya, ada penambahan daripada segi dimasukkan English Exit Test (EET). Ia adalah ujian bahasa Inggeris secara lisan dan bertulis bagi mengukur tahap kesediaan pelajar tahun akhir yang akan memasuki alam pekerjaan. Okey, sebagaimana kita tahu, kemahiran dalam menguasai bahasa Inggeris sangat penting. So dalam sektor-sektor pekerjaan, dia akan highlight. Walaupun dia bukan satu yang wajib, tapi kalau pelajar-pelajar UiTM ni tadi ada kemahiran ataupun penguasaan dalam bahasa Inggeris, maknanya kat situ ada nilai tambah ataupun value added pada pelajar tadi. Ya. So EET ni adalah bagi memberi kemudahan lah, memudahkan majikan tadi untuk tengok penguasaan bahasa Inggeris pelajar tadi dalam tahap mana. Ya, senang dia nak tengok. Okey, ini English Exit Test. Okey, kemudian kita pergi dasar pengajaran dan pembelajaran. Okey, dasar PDP. Dan juga pelajar kurang terwakili. Yang ni saya tak payah terangkan lah, sebab dekat situ dia dah ada pentakrifan berkenaan dengan pelajar kurang terwakili. Dia ada beberapa sebenarnya nanti kita akan tengoklah pelajar kurang terwakili ni siapa. Dia macam pelajar OKU, atlet yang contohnya macam atlet yang mewakili UiTM, sebab kadang-kadang kita ada fakulti sukan ya. Bila pelajar yang mewakili Malaysia contohnya dalam sukan C, so yang ini dia termasuk dalam senarai pelajar kurang terwakili. Dia ada dia punya senarai. Okey, nanti pelajar boleh refer sendirilah. Okey, ini cuma nak ada maknanya kalau ada tambahan macam ni bermaksud ada penambahan ditambah pusat akademik dan juga /UiTM Cawangan. Okey. Yang ini berkenaan dengan pelajar sepenuh masa yang gagal dan diberhentikan ataupun gugur status sebagai pelajar tidak dibenarkan memohon semula program pengajian yang sama. Okey, saya nak tengok dia punya tajuk ni. Okey, ini kemasukan pelajar. Okey. So berkaitan dengan kemasukan pelajar dalam Klausa 2.1.7, pelajar sepenuh masa yang gagal dan diberhentikan ataupun gugur status sebagai pelajar tidak dibenarkan memohon semula program pengajian yang sama. Contohnya, sebelum ni dia masuk HM 115. So dalam semester kedua dia gagal. Sama ada dia tak buat pendaftaran khusus, dia tak bayar yuran, dah bagi tempoh untuk bayar yuran dengan buat pendaftaran khusus, dia masih tak buat juga dua-dua ni. So dia dah gugur taraf sebagai pelajar. Ataupun dalam peperiksaan akhir dia, dia mendapat keputusan below 2.0. Dia pun boleh dimasukkan kategori sebagai pelajar yang gagal. Dan juga pelajar yang gagal untuk 3 kod kursus berturut-turut.
Ya, kursus yang sama maksud saya 3 kali dia gagal. So ini pun dia boleh diberhentikan. So kalau dia dah diberhentikan, dia nak mohon semula untuk masuk UiTM, dia tak boleh mohon program yang sama. Ya, dia kena mohon dalam program yang lain. Okey, selain daripada contoh saya bagi contoh tadi HM 115, dia tak boleh mohon dah, dia kena mohon ke program yang lain. Ya. Dan juga pelajar dalam kategori ini boleh membuat permohonan baharu bagi kemasukan ke program pengajian lain selepas 1 semester. Contohnya, okay, dia dah habis semester ni, okay, dia gagal. Okay, gagal. So, dia kena tunggu 1 semester, kosongkan 1 semester. Yang semester yang satu lagi baru dia boleh buat permohonan untuk masuk program pengajian yang baru, yang lain, yang selain daripada yang dia gagal tu. Ya? Okey. Pelajar yang disabitkan hukuman tata tertib minima digantung dari pengajian yang berstatus DG hingga ke hukuman maksimum dibuang iaitu status DS dari UiTM pada suatu semester pengajian tanpa mengira pencapaian akademik pelajar tidak dibenarkan memohon kemasukan semula ke mana-mana program universiti. Okay, so pelajar please bear in mind. Tolong elakkan daripada perkara ini berlaku. Sebab macam yang atas tadi, kalau gugur taraf, kalau diberhentikan masih boleh memohon tapi tak boleh mohon program yang sama, kena mohon program yang lain. Tapi untuk yang ada hukuman tata tertib, okay, sebab pelajar yang dikenakan tindakan tata tertibnya dia ada masalah dengan attitude. So kalau ikut daripada segi kita punya logik lah, takkan universiti dia nak ambil pelajar tu semula yang mempunyai masalah tata tertib, ya. So that's why di sini dinyatakan tanpa mengira pencapaian akademik pelajar tidak dibenarkan memohon kemasukan semula ke mana-mana program universiti, ya. Okay, so please bear in mind ya semua student, okay, semua pelajar. Okay, dan seterusnya, okay, untuk keperluan akademik ada penambahan kursus fakulti dan program. Untuk prasyarat dan kosyarat ada penambahan kolej pengajian dan fakulti. Okey, saya pergi kepada pengecualian kredit dan pemindahan kredit. Macam yang saya bagi tahu, ini adalah pentakrifan baru yang dinyatakan di dalam pengecualian kredit dan pemindahan kredit. Tapi just in case pelajar tak faham, pelajar boleh refer pada KP masing-masing, koordinator program masing-masing ya. Cuma secara ringkas, pengecualian kredit ialah pemindahan kredit tanpa markah atau downgrade secara menegak, ya. Menegak daripada tahap pengajian yang rendah ke tahap pengajian yang lebih tinggi dan tidak melebihi 30% daripada jumlah kredit bagi program pengajian yang sedang diikuti. Okey, dan juga pemindahan kredit. Okey, dia adalah pemindahan kredit dengan markah. Tadi tanpa markah, yang ini dengan markah dan grade secara mendatar horizontal daripada program di tahap pengajian yang sama dan tiada had jumlah kredit untuk dipindahkan ke program pengajian yang sedang diikuti. Okay. So ini adalah nanti kalau nak buat pemindahan dengan pengecualian kredit ni, especially yang pengecualian kredit ni lah. Ya, dua ni. Pengecualian kredit dan pemindahan kredit, ini adalah syarat baru dia. Yang sebelum ni tak ada. Yang ini dia highlight, ya. Tengok mendapat sekurang-kurangnya grade C atau mata grade 2.0. Unit kredit adalah sama dan setara, mempunyai kesetaraan kurikulum tidak kurang 80%. Yang ini cuma boleh dikenal pasti dengan KP merujuk kepada kurikulum kursus daripada fakulti ataupun kalau kita PU boleh dirujuk, ya. Kita nak tengok tidak kurang 80%, tapi kalau kena dikenal pasti oleh KP lah ni, ya. Okay, sebab kalau pelajar-pelajar memang tak tahu sama ada kesetaraan kurikulum tu dia kurang ataupun lebih daripada 80%. Dan kursus yang dipindahkan adalah daripada program yang telah mendapat akreditasi ataupun pengiktirafan. Okey, dan seterusnya. Okey, pelajar yang tamat dari mana-mana program pengajian ataupun program UiTM, program universiti lain layak memohon pengecualian kredit dan pemindahan kredit. Dan juga pelajar yang gagal, tidak tamat, diberhentikan dari mana-mana program, tidak layak. Yang ni tak boleh. Yang gagal, yang tak tamat, yang diberhentikan, tak boleh mohon pengecualian kredit dan pemindahan kredit. Ya.
Okey, so yang ini pun ada penambahan. Okey, berkenaan dengan pelajar yang berhenti ataupun menarik diri dari mana-mana program pengajian program UiTM ataupun daripada universiti lain atas sebab selain akademik dalam tempoh kurang daripada 5 tahun layak memohon pemindahan kredit. Maknanya kalau lebih daripada 5 tahun tak boleh mohon untuk pengecualian kredit dan juga untuk pemindahan kredit. Ya, dia mesti dalam masa 5 tahun ataupun tak lebih daripada 5 tahun. Okey. Dan pelajar dari universiti lain yang memohon menukar program dalam bidang yang sama dengan program yang sedang diikuti, pemindahan kredit adalah tertakluk kepada syarat pemastautin. Okey. Ni ada sarjana muda minimum 2 semester dan diploma minimum 1 semester. Seterusnya, ni pun ada prosedur pemindahan kredit yang baru. Okey, kalau kita tengok sini, pemindahan kredit boleh dimohon melalui setelah memenuhi ini rasanya macam tertinggal ni. Setelah memenuhi perkara berikut. Okey, pelajar yang mengikuti program mobiliti ataupun pertukaran pelajar antara universiti, industri, pelajar perlu mencapai sekurang-kurangnya CGPA ya 3.0, mendaftar kursus dan membayar yuran pengajian pengkelas status sebagai pelajar pada semester semasa, dan boleh dikemukakan menggunakan borang pemindahan kredit. Borang ni boleh didapati kalau tak ada dengan KP, boleh mohon daripada bahagian HEA. Okey. Dan unit kredit ataupun grade dan nilai grade kursus yang diperolehi akan dimasukkan dalam pengiraan GPA ataupun CGPA. Ya, yang kita biasakan guna PNG dengan HPNG ni susah sikit nak sebut. So biasa yang kita sebut adalah CGPA dengan CGP kita ya. Okey. Okey, dan untuk tempoh pengajian ada perubahan sebab kalau dulu memang kebanyakannya ditetapkan tempoh pengajian adalah 6 semester. Tapi ada dalam program-program yang tertentu tempoh pengajian hanya 5 semester. Tapi di situ dia letaklah antara 5 sehingga 6 semester. So yang ni yang ditambah ya. Dan untuk program diploma, sarjana muda separuh masa tidak melebihi 16 semester pengajian. Okey, dan juga ada penambahan daripada segi jenis mod pengajian. Ya, sebelum ni ada sepenuh masa dengan separuh masa je. Tapi ni ada penambahan, sepenuh masa untuk atlet, sepenuh masa yang fleksibel dan sepenuh masa berlanjut SML. Okey. Yang SML ni maksudnya pelajar-pelajar tadi dia tak dapat ada kod kursus yang dia perlu bawa ke semester yang berikutnya. So dia tidak dapat bergraduat pada masa yang ditetapkanlah. So ini adalah semester masa berlanjut. Ya. Okey, seterusnya. Okey, yang ini adalah lebih kepada penukaran mod pengajian sepenuh masa ke sepenuh masa. Atlet ya. Dia ada penambahan daripada atlet macam saya maklumkan tadilah. Okey, ramai di antara kita pelajar-pelajar kita yang layak untuk mewakili Malaysia, contohnya macam dalam sukan C ataupun dalam sukan-sukan lain lah, tak kisahlah apa pun, tapi di sini ada kemudahan ruang kepada pelajar-pelajar tersebut untuk menukar mod pengajian dari sepenuh masa ke sepenuh masa atlet. Dia berbeza sikit daripada mod sepenuh masa yang pelajar biasa. Ya. Okey, so yang ini saya tak highlight lah sebab dekat kita biasanya ni dekat Shah Alam. Okey, ni pun untuk atlet. Okey, so kita tengok yang untuk mod pengajian sepenuh masa secara fleksibel ni. Pelajar yang aktif yang tergolong dalam kumpulan pelajar kurang terwakili. Itu yang saya kata tadi. Atlet tadi pun dia termasuk dalam kategori pelajar kurang terwakili. Dan tempoh pengajian untuk mod pengajian sepenuh masa fleksibel ni, tempoh pengajian adalah fleksibel. Okey, maknanya dia tak ada tempoh masa pengajian. Ikut dia sebab dia pelajar ni bila dibagi waktu yang fleksibel, maknanya dia ada keperluan ataupun sumbangan yang diberikan kepada UiTM dan UiTM mengiktiraf ya sumbangan pelajar tadi, ya.
Okey, dan seterusnya lah. Maknanya pelajar ni dia tidak tertakluk kepada peraturan akademik. Ini betul-betul fleksibel lah. Okey, seterusnya. Okey, tangguh pengajian. Okey, tangguh pengajian ni ada penambahan sebab sebelum ni yang saya tak pasti yang mana yang sebelum ni macam sebelum ni saya tak berapa ingat, tapi yang ini adalah penambahan. Maknanya dia bagi definisi apa yang dimaksudkan sebagai tangguh pengajian TG, penangguhan pengajian PG dan juga penggantungan pengajian. Okey, tapi kita tengok yang dua dia dulu, tangguh TG. Okey, untuk makluman semua pelajar, ada tiga keadaan yang mana pelajar sebenarnya kalau dia tak dapat nak dia tak mampu nak belajar pada semester tersebut. Okey, dia ada tiga keadaan ataupun tiga perkara yang pelajar boleh mohon. Satu, cuti khas. Okey, cuti khas ni adalah permohonan oleh pelajar disebabkan sakit. Okey. Dan disebabkan sakit ni, pelajar perlu produce ataupun perlu kepilkan dokumen sokongan daripada laporan doktor ataupun laporan kesihatan, okay, daripada hospital besar ataupun general hospital. Okay. Dan semester pelajar yang telah diluluskan cuti khasnya oleh TRA, semester dia tidak bergerak. Maknanya kalau dalam semester kedua tu dia mohon cuti khas, bila dia masuk semester ketiga tu dia dikira sebagai semester kedua. So tak bergerak. Dan yang kedua, pelajar boleh tangguh pengajian. Okey, yang ni maksud saya yang dia ada hal-hal tertentu dia tak boleh nak belajar pada semester tersebut. TG adalah status semester yang boleh diberi dengan persetujuan universiti atas sebab tertentu. Okey, tempoh tersebut tidak diambil kira sebagai tempoh pengajian. Okey, yang ini TG biasanya macam contohnya pelajar tadi perlu mewakili UiTM. Dia ada sumbangan kepada UiTM. So UiTM luluskan dan semester dia pun tidak bergerak. Dan dia pun hanya perlu bayar yuran pengekalan status. Macam yang CK tadi saya lupa. Untuk CK pun yuran dibayar bukan yuran penuh, hanya yuran pengekalan status iaitu sebanyak RM55, okay, untuk pelajar sepenuh masa, dan kalau untuk PLK RM45. Manakala penangguhan pengajian PG, okey, pelajar mohon tapi bukan disebabkan oleh sakit. Okey, maknanya dia sendiri macam dia rasa dia tak nak belajar hari tu, dia tak ada mood. Tapi dia tak boleh nak produce apa-apa yang menyatakan daripada segi kesihatan bahawa dia sebenarnya memang untuk semester tu dia tak bersedia. So dia boleh mohon penangguhan pengajian, ya. Dan ia diluluskan tapi yuran yang perlu dibayar oleh pelajar adalah yuran penuh. Dan semester yang dia pohon tadi dikira sebagai semester bergerak. Maknanya kalau dalam semester kedua tu dia mohon PG dan PG diluluskan, bila dia masuk semester ketiga, semester tersebut dikira sebagai semester ketiga, bukan semester kedua macam pelajar yang mohon cuti khas tadi. Okey. Seterusnya, ini ada penggantungan pengajian pun dimasukkan dalam peraturan akademik yang baru. Okey, pengajian seseorang pelajar boleh digantung oleh universiti sebagaimana yang diperuntukkan dalam Akta 174, iaitu Akta Institusi Pelajaran Tata Tertib 1976. Ya. Dan penggantungan ini juga dikira sebagai tempoh pengajian. Okey. Now, kita tengok ada perubahan yang sangat ketara bagi pendaftaran khusus pelajar. Okey, kalau kita tengok, okey, untuk pendaftaran, yang saya highlight tu ya, jumlah jam kredit pelajar program diploma dan sarjana muda hendaklah di antara 12 sehingga 20 unit kredit. Kalau dalam peraturan akademik sebelum ni, dia sehingga 23 unit kredit. Ya. Dan yang ini kena pastikanlah KPP dan KP dia cakna berkaitan dengan
berkenaan dengan jumlah unit kredit pelajar-pelajar ya. Okey, dan pengecualian boleh diberi melalui permohonan dan kelulusan dekan. Maknanya pengecualian ni adalah dia nak mohon lebih daripada 20 unit kredit. So, pengecualian perlu dimohon melalui dekan ataupun rektor dan diluluskan oleh dekan dan ataupun rektor. Untuk UiTM Cawangan Terengganu, ia perlu diluluskan oleh rektor. Dan untuk pelajar sarjana muda semester akhir yang berstatus lulus, dibenarkan mengambil maksimum 24 unit kredit. Okey, so maknanya pelajar-pelajar yang selain daripada semester akhir, dia tak boleh mohon ataupun tidak dibenarkan untuk mohon. Okey, sebab ini dia clear cut, dia bagi tahu ya, hanya pelajar sarjana muda semester akhir yang berstatus lulus dibenarkan mengambil maksimum 24 unit kredit ya, dengan kelulusan rektor untuk menamatkan pengajian ya. Okey. So ini berkaitan dengan pendaftaran kursus di luar tempoh. Okey, kalau pelajar-pelajar dah dimaklumkan oleh TRA bahawa pendaftaran kursus perlu dilakukan dalam tempoh yang ditetapkan. Okey, sebab kalau pelajar-pelajar tadi membuat pendaftaran kursus di luar tempoh daripada tempoh yang ditetapkan, boleh menyebabkan pelajar mendapat gugur taraf ataupun GT ya. So, kalau kita tengok kat sini, pendaftaran kursus luar tempoh adalah proses permohonan dan kelulusan tambah atau dan gugur kursus di luar tarikh dan tempoh pendaftaran kursus yang ditetapkan di dalam kalender akademik UiTM. Okey, so dalam iPortal Student tu ada kalender akademik tau. Tolong tampal kalender akademik tadi kat dalam bilik masing-masing. Refer, okey, sebab kita ada tarikh-tarikh yang tertentu. Contohnya ada tarikh tempoh tarikh tutup untuk pendaftaran khusus. Ada tempoh untuk bayaran yuran. So dua benda ni paling penting. Ya, kalau pelajar terlepas ataupun terlupa akan menyebabkan pelajar diberikan status gugur taraf ya. Dan pelajar boleh membuat permohonan pendaftaran tambah ataupun gugur kursus di luar tempoh melalui iStudent Portal mengikut tarikh dan tempoh yang ditetapkan. Walau bagaimanapun, macam saya bagi tahu tadi, walaupun pelajar tadi contohnya tak sempat ataupun nak gugurkan kursus, sebab kalau tengok pelan pengajian, PA bagi tahu pelajar tak layak ataupun dinasihatkan untuk tak bawa banyak kursus pada semester tersebut, takut akan memberikan implikasi kepada CGPA pelajar. So nak gugurkan boleh, walaupun dah tamat tempoh, pelajar boleh buat permohonan melalui iStudent Portal. Tapi kena tengok tahu ada tarikh tertentu ya, jangan pula terlepas daripada tempoh buat rayuan tadi untuk buat pendaftaran tambah ataupun gugur kursus. Dan kena ingat ya, setiap permohonan yang di luar tempoh tadi yang kita mohon tadi, sama ada nak tambah ataupun nak gugurkan, perlu membayar RM100 bagi setiap kursus. So kalau terlupa nak daftar nak daftar kursus, 100 kali 3 maknanya 300. Kalau terlupa satu kursus, RM100 je dan seterusnya, sebab dia kira RM100 bagi setiap kursus ya. Okey. Satu lagi. Okey, ada penambahan juga. Disebabkan dalam tempoh pandemik ni kita ada pembelajaran secara ODL, maka dimasukkan juga dalam peraturan akademik ni berkenaan dengan jumlah jam temu bagi pembelajaran dalam talian yang dikira mengikut berikut ya. Tempoh masa pengajaran pembelajaran yang berlaku secara segera ataupun sinkronus, atau dan tempoh masa yang diperlukan oleh pelajar untuk menyempurnakan aktiviti forum kuis latihan dalam talian sebagai gantian jam pembelajaran bersemuka. So, jumlah jam temu pembelajaran tadi yang untuk sama ada nak guna yang sinkronus segera ni ataupun tempoh masa menyempurnakan
aktiviti forum kuis ataupun latihan, ataupun kita kata dikira daripada segi penglibatan pelajar. Penglibatan pelajar tu dikira daripada yang bentuk macam mana. Yang ini ditetapkan oleh pensyarah masing-masing. So pastikanlah dalam setiap kuliah yang dilaksanakan ataupun dijalankan oleh pensyarah tadi, pelajar kena tahu kaedah macam mana yang digunakan oleh pensyarah tadi. Okay. Dan juga kaedah macam mana yang pensyarah tadi guna untuk buat penilaian. Ya. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk kuis ataupun test. Kadang-kadang dia buat dalam bentuk forum, aktiviti ataupun latihan. Ataupun kadang-kadang penilaian itu dikira daripada segi penglibatan. Jadi kena tanya kepada KPP, KP dan juga pensyarah, terutamanya pensyarah, sebab pensyarah ni yang akan tetapkan kaedah macam mana PDP ataupun pengajaran pembelajaran tu dilaksanakan dan juga penilaian itu dibuat. Berhati-hati ya, sebab kita takut bila pembelajaran secara ODL, secara hybrid ni ada maklumat yang penting yang semasa PDP tadi yang pelajar tertinggal. So kena konsult teruslah dengan pensyarah ya. Okey. Selesai yang tu, kita terus menduduki peperiksaan di kampus lain pun dibenarkan disebabkan apa? Justifikasi dia. Dulu kan, bukan, dalam tempoh PKP, pandemik ni, kita kan ada tempoh PKP. Ya, yang mana tak boleh merentas daerah, tak boleh merentas diri. So, dalam keadaan tertentu, jika pelajar berada di dalam kampus yang terdekat, ia dibenarkan untuk menduduki peperiksaan ataupun penilaian di kampus tersebut. Ya. Okey, pelajar tidak benarkan yang ini sorry saya betulkan. Yang untuk menduduki peperiksaan di kampus lain, pelajar tidak dibenarkan menduduki ataupun menumpang peperiksaan akhir khas ataupun intersesi semula di kampus selain pada kampus asal. Sorry ya, saya betulkan. Dia cuma boleh menumpang untuk pembelajaran di kampus lain yang melibatkan ODL. Okey, tapi yang untuk menduduki, menumpang untuk peperiksaan akhir ni, dia kena kampus asal. Cuma yang ini nanti saya akan clarify semula lah. Okey, sebab ada perubahan daripada segi pelaksanaan penilaian di kampus yang lain disebabkan oleh pandemik ni. Ya, kita takut ada pekeliling yang boleh override pemakluman berkaitan, maknanya ada exceptional rule ataupun klausa pengecualian. Ya, yang ini kita akan tengok balik ya. Okey, untuk 2.17 dan seterusnya. Status tidak lengkap. Okey, so yang status tidak lengkap pun telah diberi penekanan dan diberi, kita kata, penyataan yang lebih terperinci lah di dalam peraturan akademik, yang mana kursus yang berstatus TL ataupun tidak lengkap perlu diberi grade dan markah sebenar selepas tambahan tempoh yang dibenarkan oleh JAN. Kalau dalam UiTM Cawangan, ia adalah di bawah JAN, Jawatan Kuasa Akademik Negeri, bagi melengkapkan keperluan kursus dalam semester semasa. Ya. Dan yang kedua, pelajar yang punya status kursus tidak lengkap melebihi satu semester hendaklah mendaftar semula kursus tersebut dan membayar yuran pengajian pada semester seterusnya. Okey, contohnya ada kursus-kursus yang berbentuk projek ilmiah, latihan amali, praktikum ataupun latihan yang tak dapat diselesaikan pada semester ini. So, ia boleh dibawa ke semester depan tapi perlu mendapat kelulusan daripada JAN. Ya. Dan kursus ini juga kalau dibawa ke semester depan perlu didaftarkan semula dan perlu membayar yuran pengajian pada semester yang berikutnya tu, ya. Dan pelajar yang termasuk dalam perkara 2.20.5.3 dikira sebagai mengulang kursus dan tidak memenuhi syarat ANC. So walaupun dia mendapat 3.8 ke 3.9 ke 4 flat ke, tapi ada kursus yang mendapat status tidak lengkap,
Okey, kursus berbentuk projek yang tidak lengkap ni, dia dikira sebagai mengulang dan tidak memenuhi syarat ANC. Okey, seterusnya. Okey, syarat kursus yang gagal yang didaftarkan dalam peperiksaan khas. Okey, so peperiksaan khas adalah 1 atau 2 kursus yang gagal mestilah berada dalam 2 semester terakhir pelan pengajian pelajar, tidak termasuk latihan industri. Okey, yang ini adalah komponen penilaian berterusan dalam kerja kursus yang gagal tidak termasuk komponen peperiksaan akhir mesti mencapai markah minimum 50%. Okey. Yang ini biasanya adalah kursus-kursus yang gagal dalam peperiksaan. Okey, tapi dia nak ambil ada sebanyak 2 kursus ataupun 1 kursus. Tak boleh lebih pada 2 kursus lah di dalam peperiksaan khas. Ya. So yang ini boleh mohon untuk buat peperiksaan khas. Okey, seterusnya. Ni tadi yang kita bagi tahu yang berkenaan dengan peperiksaan ulangan EET. Peperiksaan EET ni kita nak tengok tahap penguasaan bahasa Inggeris pelajar. Tapi kat sini dia highlight pasal ulangan ya, peperiksaan ulangan EET boleh diadakan kepada pelajar yang berstatus lulus dan berstatus XX bagi kursus EET. Maknanya boleh dibuat peperiksaan ulangan. Okey, seterusnya. Untuk pelajar yang untuk intersesi, pelajar intersesi, pelajar yang layak mendapat NNC jika memperolehi PNG 3.50 dan ke atas bagi kursus yang bergrade pada setiap semester intersesi yang didaftar. Okey, maknanya kalau dia buat intersesi tu, dan dia mendapat PNG 3.50, dia layak untuk mendapat ANC. Ya. Dalam kursus-kursus yang dia daftarkan dalam kursus intersesi. Okey, so tadi kita ada mention ataupun kita ada sebut berkenaan dengan semester pendek. Okey, semester pendek ditawarkan kepada pelajar mengikut struktur pelan pengajian program akademik yang diluluskan yang telah ditetapkan oleh fakulti sahaja ya. Okey, mana-mana maknanya kalau tak ada dalam pelan pengajian, bukan ketetapan fakulti, tak boleh, pelajar tak boleh mohon buat ataupun pensyarah contoh universiti buat sesuka hati ya, tak boleh. Dia mesti mengikut struktur pelan pengajian dalam program akademik yang telah diluluskan. Okey, so minggu perkuliahan dan minggu peperiksaan dilaksanakan serentak dengan minggu semester intersesi. Sebab intersesi tu dia dalam waktu semester break pelajar. So dia buat pada masa tu. Ya. Bahagian semester pengajian pelajar untuk semester pendek adalah bersamaan dengan bahagian semester pengajian pelajar pada semester sebelumnya. Okey, so yang ini berkenaan dengan semester pendek ini, pelajar secara terperinci boleh tanya kepada KPP ataupun KP ya, sekiranya ada dalam program masing-masing ya. Dalam taklimat kalau ada dinyatakan, maknanya kalau nak tanya secara terperinci boleh tanya kepada mereka. Dan seterusnya, okey, rayuan meneruskan pengajian. Okey, RMP. Sekiranya pelajar tadi dia gagal, diberhentikan ataupun dia dapat gugur taraf, dia boleh membuat permohonan melalui iStudent Portal ya untuk buat rayuan meneruskan pengajian. Dia boleh didapati daripada iStudent Portal. Okey, ni ada syarat rayuan dia, student boleh tengok. Okey, dan jika pelajar ada masalah menghadapi masalah berkaitan dengan akademik macam RMP, nak cuti khas, nak PG, nak TG, mohon rujuk kepada penasihat akademik dahulu, penasihat akademik masing-masing ya. Semua dah tahu kan siapa penasihat akademik masing-masing. Okey, so mohon refer kepada penasihat akademik. Okey, yang ini cuma dia tambah je telah menduduki EET. Okey, sebab sebelum ni tak ada. Okey, dan ini juga ada penambahan tidak pernah mengulang atau berserta STL dalam mana-mana kursus. Okey, ini adalah pelajar menerima NC apabila memenuhi syarat-syarat berikut. Okey, so yang ini just in case lah.
Okey, yang mana pelajar yang lama yang dia punya CGPA adalah 3.5 and above. Okey, ini adalah syarat-syaratnya untuk menerima anugerah ANC. Okey, telah tamat program dan berjaya memperolehi AD bagi setiap semester. Daripada semester pertama sampai semester akhir dia dapat Deansley saja, ya, anugerah dekan. Okey. Dan tidak termasuk semester latihan industri. Okay. Yang kedua, telah lulus latihan industri bagi pelajar yang perlu menjalani latihan industri dan tidak pernah mengulang atau berstatus TL dalam mana-mana kursus. Kalau ada je status TL dalam projek ilmiah pelajar tadi, walaupun dia dapat 3.5 and above, dia dapat 4 flat, tidak layak untuk menerima ANC. So, pastikan tak ada status TL. TL ni tidak lengkap, ya. Dan tidak pernah disabitkan dengan tindakan tata tertib. Ni boleh tengok anugerah dekan apa. Ya, seterusnya transkrip dan scroll. Ni tak payah baca lah sebab ini lebih kepada penganugerahan akademik yang dimasukkan. Okey. Ni yang saya maklumkan tadi, apa yang dimaksudkan kategori pelajar kurang terwakili. Okey, pelajar baharu kurang terwakili ini perlu mendapat status pengesahan pelajar underrepresented ataupun pelajar kurang terwakili dari bahagian pengambilan pelajar ataupun institut pengajian siswazah ISEP. Okey, kita tengok apa dia pelajar kurang terwakili. Kita tengok ada OKU, orang kurang upaya, atlet, okey, ada orang asal, yang ni yang ditambah, saya tak tengok yang highlight yang ditambah je, individu harapan keluarga, ibu atau bapa tunggal, ya, ahli politik dan seterusnya lah, artis dan penggiat seni, ya. Okey, saya rasa itu je sebab yang belakang ni lebih kepada peraturan akademik tambahan untuk pelajar ISEP. Okey, sebab yang saya nak highlight ataupun taklimat adalah lebih kepada pelajar sepenuh masa bagi pelajar diploma dan sarjana muda. Okey, sebarang pertanyaan berkenaan dengan peraturan akademik yang baru ni bolehlah dirujuk. Yang pertama sekali, pelajar rujuk kepada penasihat akademik. Okey, sebab penasihat akademik ni dia menggantikan pelajar-pelajar tadi, menggantikan ibu bapa pelajar tadi semasa pembelajaran pelajar di kampus. Okay. Yang kedua, lepas PA tak boleh nak bagi jawapan, rujuk kepada KP. Ya, KP setiap program, bukan KP program lain, KP setiap program masing-masing. Ya, ataupun juga jika dalam program tersebut dia ada KPP, selepas KP boleh juga rujuk kepada KPP, Ketua Pusat Pengajian. Dan selepas tu kalau tak dapat jawapan yang kita kata yang memuaskan, okey, boleh rujuk kepada bahagian hal ehwal akademik. Kita ada FB resmi HEA. So di situ pelajar boleh majukan sebarang persoalan berkaitan dengan urusan akademik. Okey, kalau berkenaan dengan college ke aktiviti pelajar selain pada aktiviti akademik, yang itu di bahagian hak ehwal pelajar, ya. Okey, dengan itu saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.